Bila golongan salah mengatakan, ini pun satu masalah. Bila kita kata salah, dia kata salah. Bila golongan salah mengatakan Allah Ta'ala berada di atas daripada arash. Di atas daripada arash tu kita tak terjemah tempat. Jadi diterjemahkan oleh golongan ini tempat. Bila kita atas pada arash itu tempat, maknanya Allah Ta'ala bertempat. Bila bertempat, Allah Ta'ala berhajat kepada tempat. Yang berhajat kepada tempat, ruang, masa adalah makhluk. Allah Ta'ala mukhalafah. Semua aliran ahli sunnah wal jamaah seperti Salafi, Asy'ariyah, Maturidi, semua mengatakan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, bersalahan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala yang baru. Okey, sebelum adanya tempat, Allah Ta'ala ada dulu. Permulaan Allah Ta'ala ada tanpa permulaan dan dia tidak ada kesudahan. Sebelum adanya tempat, kita nak kata Allah Ta'ala tak berapa. Allah Ta'ala tak bertempat. Okey, setelah ada tempat. Jadi sebelum ada tempat, kita nak kata apa pula? Allah Ta'ala wujud dengan apa? Allah Ta'ala wujud dengan tidak bertempat. Itu setelah ada tempat. Jadi sebelum ada tempat nak kata apa? Semuanya. Sebab tu saya kata ini adalah falsafah ilmu kalam. Dia tidak disebut dalam Quran dan juga di dalam hadis Nabi SAW. Jangan duk pening dalam masalah ini. Jadi saya nak sebut, saya nak ulang sikit walaupun orang jemu. Bagi yang dah biasa dengar, dah faham, saya dah ulang 2-3 kali ni, dia jemu lah. Tapi saya ulang ni bukan untuk tuan-tuan yang dah faham. Dia kata salaf tak hurai. Ini yang sebab mereka memahami salaf dalam kitab Asy'ariyah, di dalam kitab-kitab khalaf. Tuhfatul Awazi, saya baca sepintas lalu. Ketika menghuraikan hadis-hadis sifat, termasuklah hadis nuzul. Waqala, mula-mula kita baca dulu kenyataan Imam Tirmizi. Waqala ghairu wahidin min ahli al-ilmi fi hadzal hadithi. Ini hadis yang berkaitan hadis sifat yang berkaitan dengan masalah tangan. Wa ma yushbihu hadza min ar-riwayati min as-sifati. Dan sesuatu hadis yang menyerupai riwayat sesuatu yang menyerupai riwayat-riwayat tentang sifat wa nuzuli rabbi, dan turunnya Allah Subhanahu wa taala kulla lailatin ila sama'id dunya, setiap malam pada langit bumi. Cuba tengok, baca Tuhfatul Awazi, syarah kepada hadis Tirmizi. Masalahnya orang pondok dia tak mengaji hadis. Golongan Asy'ariyah dia mengaji kitab Asy'ariyah je. Lepas tu dia nak hentam orang, nak tibai orang, nak cantai orang, nak kutuk orang. Jadi sebab tu tak selesai masalah. Nak selesai masalah, baca kitab-kitab hadis dan juga kitab-kitab tafsir, dan baca tentang hakikat pegangan ulama salaf. Nak faham salaf, kena baca kitab salaf, jangan baca kitab Asy'ariyah. Qalu qad tasbutur riwayatu, sesungguhnya telah sabit riwayat-riwayat fi hadza, tentang masalah ini, wa yu'manu biha, dan diimani, wa la yutawahamu, tidak diwahamkan, wa la yuqalu kaifa. Kalau kita tangan, jangan duk tanya tangan macam mana. Kalau nuzul macam mana. Istiwa macam mana. Sebab tu Imam Malik kata ma'lumun, diketahui. Nanti kita sebut sekali lagi. Imam Malik kata Allah Ta'ala berada di atas arah dengan zat. Adapun dari sudut ilmu ni, maknanya di mana-mana sahaja, itu tentang ilmu Allah. Dia kata wa hakadha ruya an Malik bin Anas wa Sufyan bin Uyainah, dan beginilah yang diriwayatkan daripada Malik bin Anas dan juga Sufyan ibn Uyainah, wa Abdullah bin Mubarak, dan juga Abdullah bin Mubarak, annahum qalu fi hadhihi al-ahadith, mereka berkata tentang hadis-hadis ini, amirruha bila kaifin, laluilah hadis tersebut dengan bila kaifin. Yang ni orang kata ni orang silap faham. Amirruha, jangan duk terjemah, lalu saja. Ayat lah, istiwa lah. Kalau kata ain lah, jangan terjemah. Salah faham tu. Sebab di sini dia kata apa? Kita tengok dalam Mubarak Puri kata, bila amirruha bila kaifin, dia kata bi sighatil amri, dengan lafaz ataupun sirah amar, minal imrar, maka lalui, ay ajridha ala zahiriha, laluilah hadis-hadis sifat ini atas zahirnya, wala tu'ridu laha bi ta'wilin, jangan
Bala tu'radu laha bita'wilin, jangan dibentangkan dengan sesuatu takwilan. Wala tahrifin, jangan palingkan takwil dan jangan palingkan. Bal fawidul kaifa, maknanya serah kafiat. Bukan serah makna tangan. Tu tak faham. Serah di sini serah kafiat. Bukan kata tak terjemah tangan. Kenapa kalam Allah Ta'ala boleh terjemah berkata-kata? Samak boleh mendengar, kita terjemah dengar. Basar dengan melihat. Tidakkah ini memberi waham? Kalau kata Allah Ta'ala mendengar, mungkin orang faham mendengarnya Allah sebagaimana mendengarnya baharu, ataupun mendengarnya makhluk. Kenapa? Yang mendengar boleh terjemah mendengar. Kita kata tak sama mendengar Allah dengan mendengar makhluk. Kita kata pun tangan Allah dengan tangan makhluk tak sama. Istawa Allah Ta'ala, berada Allah Ta'ala ta'arash, dengan beradanya manusia dan makhluk tak sama. Kenapa yang tu pula boleh terjemah, ya tak boleh terjemah? Kalau kita kata basar, basar melihat, kenapa boleh terjemah melihat? Maknanya basar ini jangan terjemah. Takut orang faham melihat itu macam melihat baharu ataupun makhluk. Ini melihat dia boleh terjemah, mendengar boleh terjemah. Allah Ta'ala berkata-kata, wa kallamallahu Musa taklima. Allah Ta'ala berkata dengan Musa dengan sebenar-benar percakapan. Kenapa boleh terjemah? Yang ni yang kita nak tanya. Cuba tolong jawab. Mereka akan jawab, jawapan mereka pun kita tahulah. Mereka akan kata, oh tak sama, Allah Ta'ala mendengar, Allah Ta'ala melihat, Allah Ta'ala berkata tak sama. Kita pun kata macam tu lah, tak sama. Kenapa duk kaitkan, nak menuduh kita menyamakan Allah dengan baharu, dan dituduh saya ini sebagai mujassimah? Berat tu. Mujassimah ini menjisimkan Allah, menganggap saya ni menjisimkan Allah, dan juga dipanggil musyabbihah, mentasybihkan Allah dengan baharu. Ini maknanya telah menuduh orang Islam murtad, terkeluar daripada agama Islam. Sebab orang yang mujassimah ni hukumnya murtad, musyabbihah ni murtad, sebab menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan baharu. Jadi sahabat-sahabat yang nak komen, nak komplain, nak hentam, baca. Jangan pakai duk buat mayat. Bila dah tak ada maklumat, kita hentam orang. Sebab tu saya pun tak apa nak marah sangat. Sebab kita faham, manusia ni dia menentang sesuatu benda yang dia jahil. Dia tentang sesuatu benda yang dia tak tahu. Jadi kalau kita baca kitab yang kedua, Aqidatut Tauhid, Saleh Muhammad Fauzan, yang jadi masalah bila mari kitab-kitab ulama Saudi, orang dah cok dah Asy'ariyah ni, Aswaja, kalau kita Saudi, Wahabi, tak boleh pakai. Sebab tu mereka jahil tentang akidah salaf. Sebab sesuatu pandangan yang dikemukakan oleh mana-mana ulama dan mana-mana kitab yang tak secocok dengan pendapat mereka, mereka tolak. Sebab tu tak ada maklumat. Awal-awal lagi dah tolak. Kita tengok bagaimana pergangan salaf tentang ayat mutasyabihat dan juga hadis-hadis mutasyabihat. Di antaranya disebut di sini bahawa dia ada 5 perkara. Saya dah baca dah hari tu, saya ulang baliklah. Mereka mensabitkan sifat-sifat Allah Ta'ala. Wala yatajawazuna mimma warada fil kitab wa sunnah. Mereka tidak melampaui, melebihi apa yang datang daripada kitab dan juga sunnah. Fi isbati asma'illahi wa sifatih. Pada mensabitkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, macam tangan, kita kata melihat, apa tu semua sifat Allah. Fama asbatahu Allah wa rasuluhu min dzalika athbatuhu. Apa-apa yang disabitkan oleh Allah dan juga Rasul, mereka sabitkan. Sabit ni dengan maksud ada tangan, ada kaki, tetapi mukhalafah. Wa ma nafahu Allah wa rasuluhu nafahu, dan sesuatu yang dinafikan oleh Allah Ta'ala dan juga Rasulnya, mereka juga turut menafikan. Wa ma sakata anhu wa rasuluhu sakatu anhu, dan apa-apa yang didiamkan oleh Allah dan juga Rasul, mereka diam. Jadi Allah dan Rasul sebut ada tangan, istawa ta'arash, mereka pun sebut, berpegang begitu. Okey. Ya'taqidu anna nususal asma'i was sifati minal muhkam. Dan mereka beriktikad nas-nas tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah minal muhkam, bukan mutasyabihat. Tetapi kalau kita belajar tentang usul fiqh, memang terbahagi kepada dua. Sebahagian ulama kata mutasyabihat, sebahagian ulama kata maknanya mutasyabihat, tetapi sebahagian ulama di dalam mentafsirkan mutasyabihat ini pegang zahir. Zahir ni sabit benda tu ada, cuma nafi kafiat.
Yang ni pun susah nak faham ni kalau tak belajar betul-betul, tak kaji, tak baca dengan mendalam, dengan hati yang terbuka. Kalau jenis otak beku, dia benak, tak boleh faham lah. Tapi kalau dia terang hati, dia nak cari kebenaran, insya-Allah dia boleh faham. Dia kata di sini, minal muhkam yufhamu ma'nahu wa yufassaru. Boleh faham ayat-ayat mutasyabihat ni, dia kata. Sebab tujuan diturunkan Al-Quran untuk difahami. Tujuan diturunkan Al-Quran untuk difahami. Macam mana bagi sebahagian ulama, yakni golongan salah, kata boleh faham lah, boleh ditafsirkan. Sebab tujuan Quran ni untuk ditafsirkan dan untuk difahami. Walaisat minal mutasyabih, dan bukan termasuk di dalam ayat-ayat mutasyabihat. Jadi terpulanglah kalau yang nak pegang kepada khalaf, dia maknanya takwil, tak apa, saya sendiri akui, saya boleh terima, tak ada masalah. Sebab kita belajar akidah ada salah, ada khalaf kan. Tetapi yang jadi muskilnya, ada golongan yang tak boleh terima pendapat saya ni. Dia tak boleh terima, tak apa, jangan dia tuduh pula sebagai mujassimah dan juga musyabbihah. Ini berat. Munasabah ke tuan-tuan? Munasarawak ke? Hak baca kitab berpuluh-puluh kitab ni sesat jadi kafir. Hak tak ada dalil dapat petunjuk. Tak ada dalil, tak ada kitab, pakai main akal je, hak tu dapat petunjuk. Hak ada kitab, dalil, Quran, hadis ni, hak ni sesat. Cuba tuan-tuan boleh nilai sendirilah. Hak ada kitab pula sesat. Dia kata di sini fala yufawwidu ma'nahu, dan mereka tidak mentafwidkan makna. Mereka tafwid kafiat. Tengok ni, tengok. Mereka tak tafwid makna, mereka tafwid kafiat. Kafiat tangan tu serah pada Allah. Istawa macam mana, serah pada Allah. Adapun makna istawa tu mereka faham. Makna tangan faham. Salah lah daripada kalangan sahabat dan tabi'in lebih faham daripada kita di dalam memahami Quran dan hadis. Golongan salah paling faham daripada kita. Mereka kata, disebut di sini fala yufawwiduna ma'nahu. Mereka tidak tafwidkan makna. Sebagaimana yang dinasabkan, kama yansibu zalika ilahi man kadzaba alaihim, sebagaimana orang yang menisbahkan kepada mereka man kadzaba alaihim, iaitu orang yang mendusta terhadap salaf. Ni yang golongan yang menasabkan kepada salaf. Padahal itu bukan pegangan salaf. Salaf ni apa dia? Mereka tafwid, apa dia? Mereka kata tafwid makna. Sedangkan bukan tafwid makna, dia tafwid kafiat. Tengok ni. Walam ya'rif manhajahum, dan orang yang tak faham tentang manhaj salaf sahaja, menganggap salaf ini dia tidak tafsir. Dia tidak tafsir. Dia tafsir dan dia huraikan. Min ba'dil muallifin, daripada sebahagian penulis-penulis buku, wal kitab al-mu'asirin, penulis-penulis baru ini yang sandar kepada salaf, sebenarnya tak betul. Mereka kata salaf ini tafwid makna. Bukan tafwid makna, tafwid kafiat. Tang makna mereka faham, bukan serah. Tangan mata faham, tetapi apa yang mereka tafwidkan iaitu kafiat tangan, kafiat mata, kaki dan sebagainya yang berkaitan dengan ayat-ayat mutasyabihat ataupun hadis-hadis sifat. Okey, yang kelima dia kata apa? Yufawwiduna al-kayfiyata as-sifati, yufawwiduna kayfiyata as-sifati ila Allah Ta'ala wa la yabhathu anha. Mereka mentafwidkan kafiat sifat-sifat Allah dan mereka tak bahas dah lah. Tafwid kafiat bukan tafwid makna. Makna tangan memang ada tangan Allah Ta'ala, tetapi mukhalafah, ada mata, ada kaki. Adapun kita meraihkan golongan Asy'ariyah, golongan Khalaf yang mereka mentakwilkan ayat-ayat mutasyabihat dan juga hadis-hadis sifat ini bersesuaian dengan makna, kita terima. Kalau kita belajar usul fiqh, di antaranya Al-Wajid fi Usul yang ditulis oleh Dr. Wahbah Zuhaili, Fiqhul Islami yang ditulis juga oleh Dr. Wahbah Zuhaili. Dia cerita ada dua golongan, ada takwil, ada tak takwil. Kita boleh terima benda tu. Cuma yang saya sedihnya, golongan yang tak boleh terima, golongan yang tak takwil. Dia kata kita Wahabi, sesat, mujassimah. Tak betul tu. Begitu juga di dalam Hujjatullahil Balighah. Tapi banyaklah juga tok-tok guru, ustaz-ustaz tak tahu, tak ada kitab ni. Dia tak ada kitab ni, dia tak baca. Bila tak baca, tak ada maklumat. Di bawah tajuk lam yunqal anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wujubut ta'wil as-sifat. Tidak dinakalkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam wajib takwil sifat-sifat Allah.
Hujjatullahil balighah. Tak wajib takwil. Takwil ni hukum dia harus je. Lepas tu dia qaid pula. Dia kata di sini apa dia? Inna ijra'a hazihi sifati kama hiya laisa bitashbihin. Melalui ayat tu kata ada tangan-tangan, mata-mata, bukan nama tashbih. Innamat tashbihu an yuqala sam'un ka sam'in wa basarun ka basarin. Tu tashbih. Adapun tashbih, Allah Taala ada mendengar seperti pendengaran makhluk, melihat seperti penglihatan makhluk. Qala al-Hafiz Ibnu Hajar, dia menakalkan pendapat Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari. Fathul Bari pun dah kita baca dalam perbahasan tersebut. Lam yunqal anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wala an ahadin min as-sahabati min tariqis sahihati at-tasrih. Dikata tidak dinakalkan daripada Nabi dan juga para sahabat daripada jalan yang sahih yang terang biwujubi ta'wili syai'in min zalika, yakni minal mutasyabihat. Tidak ada dinakalkan daripada Nabi dan juga para sahabat wajib takwil. Maknanya kedudukan takwil ini harus sahaja, bukan wajib. Siapa nak takwil, takwil lah. Golongan Asy'ariyah, golongan yang belajar tentang akidah khalah ni dia takwil sesuai dengan makna. Takut orang keliru, dia kata. Tak apa, silakan. Bagi golongan yang tak takwil, dia jangan marah, jangan menyesatkan, jangan mengeluarkan daripada ahli sunnah wal jamaah. Jadi Syah Waliullah pula sebut aqulu wala farqa baina sam'i wal basari wal qudrati. Tak beza antara, bagi golongan salaf ini tak ada beza lah antara dengar ke, melihat ke, kudrat ke, ketawa ke, kalam ke, istawa ke, sama saja. Tangan ke, sama. Kalau sekiranya mereka menghuraikan tentang penglihatan Allah Ta'ala, mereka hurai tentang penglihatan, pendengaran, percakapan Allah Ta'ala, hurai macam mana, apa maksud penglihatan Allah, pendengaran Allah, kata-kata Allah boleh hurai, kenapa tangan tak boleh hurai? Jadi salah hurai tangan-tangan, tapi mukhalafah. Mukhalafah. Wastatala haula'il khaidun ala ma'syaril ahli al-hadith, telah memanjangkan tuduhan. Ada golongan memanjangkan, melanjutkan, meneruskan tuduhan kepada golongan yang berpegang kepada ahlul hadis. Salaf, ahlul hadis adalah berpegang dengan akidah salaf. Wasammuhum mujassimatan wa musyabbihatan. Mereka menganggap orang ahlul hadis ini yang kata Allah Ta'ala taharah, ada tangan tanpa takwil, adalah musyabbihah dan juga mujassimah. Tengok Hujjatullahil balighah. Baca. Sebelum nak suruh saya debat dengan mana-mana orang ni, baca dulu. Kitab tak baca, kitab pun tak ada. Lepas tu mula dah nak mengamuk, meroyan, pitam. Baca dulu kitab. Jami' Syuruh. Dalam kitab ini juga sebut tentang pegangan Imam Malik, Allah Ta'ala berada di atas arasy dengan zatnya. Wa qad rawa Ibnu Nafi' alladhi kana min a'lamin nasi bi ara'i maliki kulliha. Sesungguhnya telah meriwayatkan oleh Ibnu Nafi', yang mana Ibnu Nafi' ni paling faham tentang pandangan-pandangan Imam Malik. Yang Imam Malik kata al-istiwa'u ma'lumun, istiwa diketahui, wal kaifu majhulun, was-su'alu anhu bid'atun, wa imanu bihi wajibun. Yang ni pun orang tak faham kalam Imam Malik. Istiwa maklum bagi dia. Bagi dia maknanya istiwa, bagi orang Arab dia faham lah maknanya meninggi. Meninggi di atas sesuatu. Sebab makhluk yang paling tinggi adalah arash. Arash ni atas daripada langit yang ketujuh. Allah Ta'ala atas lagi. Sebab tu saya sebut atas dia orang sebut apa, tempat ke apa. Salah tak terjemahkan tempat. Bila dia terjemah tempat, dia pening lah. Dia cipta punya kaedah, lalu dia tarik orang, dipaksa orang berpegang dengan kaedah yang dia pegang, yang dia cipta. Kita tak terjemah tempat.
Sebab tempat itu adalah makhluk. Kalau diterjemahkan tempat adalah makhluk, bukan tempat. Allah Ta'ala atas daripada segala makhluk. Sebelum ada arash, Allah Ta'ala duduk di mana? Soalan ni selalu saya tanya. Atas daripada arash lah. Bukan duduk betul-betul atas arash. An Malikin rahimahullahu ta'ala annahu qala inna Allah azza wa jalla fis sama'i bidhatihi. Allah Ta'ala berada di atas langit. Jadi yang ni pun kadang-kadang orang confuse. Atas langit ke atas arash? Maknanya atas langit. Tetapi di atas daripada langit yang ketujuh itu arash. Sebab itu kadang-kadang dalam Quran ataupun di dalam hadis sebut arash ataupun langit. Para ulama salah mentafsirkan arash ini atas daripada langit yang ketujuh. Allah Subhanahu wa taala duduk di atas daripada tu. Macam kita kata sesuatu itu di atas bangunan. Atas. Bangunan itu ada 2 tingkat, 3 tingkat, 4 tingkat, 5 tingkat. Tapi apa yang ditafsirkan oleh golongan salaf maknanya atas arash. Arash itu atas daripada langit yang ketujuh. Dia kata innallaha azza wa jalla fis sama'i bidzatihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berada di langit dengan zatnya, walakinnahu ma'a jami'i khalqihi bi'ilmihi, tetapi bersama dengan makhluknya dengan ilmu. Saya dah sebut bahawa di sini sebenarnya ada titik pertemuan antara golongan salaf dan juga golongan khalaf. Ada titik pertemuan. Tak mana titik pertemuannya? Golongan khalaf kata Allah Ta'ala tak bertempat. Betul lah tu. Salah pula kata Allah Ta'ala bukan bertempat. Atas daripada arah itu bukan tempat. Pening lagi ke tuan-tuan? Cuma bagi orang yang tak nak cari kebenaran sahaja yang akan pening. Kalau orang nak cari kebenaran, berpuluh kitab dah saya tunjuk. Takkanlah kita kemukakan dalil-dalil yang begitu banyak sesat. Hak orang yang tak ada dalil itu lebih dapat petunjuk, lebih akidah dia lebih betul.